Nyata sekali pentingnya peranan tarbiyah dalam harakah kita. Kerana orang-orang yang kita kendaki itu tidak akan muncul dengan sendirinya tanpa latihan dan pendidikan yang dirancang secara teliti dan dilaksanakan dengan penuh kegigihan. Oleh itu, semua anggota-anggota partai PAS kita ini, mulai daripada hari ini, hendaklah menjadi orang yang menterbiahkan atau diterbiahkan. Saluran-saluran terbiah yang diwujudkan hendaklah dijadikan sebagai kegiatan yang penting untuk membina kelayakan kita sebagai petugas-petugas perjuangan Islam yang setia lagi gigih. Kita perlu lebih banyak tenaga penuh masa yang berkebolehan untuk menggerakkan perjuangan parti kita menuju cita-cita Islam yang suci. Kita mestilah menumpukan sebahagian daripada tenaga kita untuk menyediakan petugas-petugas yang mempunyai kesanggupan perjuangan ke jalan Allah dengan penuh keikhlasan dan dedikasi. Bagi memastikan pemikiran Islam terus menguasai jalan pemikiran ummah dan kesedaran Islam tidak dialihkan menuju ke arah matlamat yang meragukan, kita mestilah merancang, kita mestilah melaksanakan program-program bagi menampung kesedaran itu dan meningkatkannya kepada tahap kematangan dan kemantapan yang tidak mudah dialirkan ke arah matlamat yang lain daripada Islam. Kita hendaklah sedar bahawa program pengongkongan fikiran yang dilaksanakan oleh penjajah dan boneka-bonekanya berjalan serentak untuk menyekat perkembangan pemikiran Islam yang sebenar dan yang menampung kesedaran Islam yang baru muncul untuk disalurkan ke arah matlamat bukan Islam. Sekiranya penampungan kesedaran ini tidak dilakukan oleh gerakan Islam, kesedaran Islam yang baru bertunat dan berkembang itu mudah saja dipaut untuk menerima penampungan dari program-program Islamisasi yang ditaja untuk memesongkan pemikiran Islam dari arahnya yang sebenarnya. Pendeknya, dalam menghadapi cabaran-cabaran ini, kita memerlukan persiapan yang lebih teliti dan lengkap. Kita memerlukan kepintaran dan kesungguhan, dan kita memerlukan perhubungannya lebih rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sumber utama kebijaksanaan dan amal dan perjuangan. Hanya dengan persiapan itulah kita akan dapat menguasai natijah perubahan sejarah. Tanpa persiapan ini, saudara-saudaraku, kita bimbang perjuangan Islam tidak berjaya menguasai natijah perubahan sejarah yang penting sekarang ini, akibat kegagalan golongan nasionalis asabiyah sekular. Jika perjuangan Islam gagal sekali lagi untuk menguasai natijah perubahan ini, perjuangan Islam akan mengulangi kesilapannya. Ia tidak dapat menampung kesedaran Islam yang berlaku, dan kesedaran itu akan ditampung dan dipergunakan oleh boneka-boneka penjajah menerusi program-program Islamisasi dan kemudiannya mengarahkan kesedaran itu ke arah matlamat yang kabur, seperti yang berlaku dalam pergerakan menuntut kemerdekaan dahulu. Jika ini terjadi, umat Islam akan kecewa lagi dan akan menghadapi lagi kegagalannya. Impian mendapat kebebasan sekali lagi mengalami pula kemusnahan. Waliyadzubillah. Kejayaan yang dicapai oleh harakah Islam dalam membina asas perkembangan dan kemarahan Islam memerlukan lebih banyak tenaga dan kesedaran mendalam bagi meneruskan kemarahan tersebut. Terutamanya, suasana perjuangan Islam sekarang ini telah berubah
Dan jauh bezanya dengan suasana tahun-tahun 50-an yang lalu. Pada masa itu hanya PAS sajalah satu-satunya wadah perjuangan Islam di negara kita. Saudara-saudaraku, tetapi keadaan telah berubah. Sungguh pun kesedaran Islam telah meningkat. Tetapi pencinta-pencinta Islam telah terjebak kepada perangkap-perangkap kegairahan yang menimbulkan perpecahan di kalangan mereka. Perpecahan itu bukan saja dapat dilihat dari wujudnya berbagai-bagai jamaah Islam, bahkan juga dari segi manhaj dan pemikiran yang mendukungnya. Ini adalah disebabkan kesedaran Islam itu berlaku secara mendadak dan penuh kegairahan yang tidak dapat ditampung oleh gerakan Islam yang telah sedia ada. Kegairahan dan kelemahan gerakan Islam yang sedia itu untuk menampung perkembangan ini menyebabkan setiap pihak merasakan dirinya berkelayakan memimpin gerakan Islam dengan manhajnya tersendiri. Di samping itu, saudara-saudaraku, tidak mustahil musuh-musuh Islam sendiri berusaha mewujudkan jamaah-jamaah Islam tertentu untuk membangkitkan perpecahan di kalangan pencinta Islam dari dalam. Fenomena gerakan Islam yang ada sekarang sekiranya berterusan mungkin akan membantu kemarahan pemikiran Islam dan memalingkannya ke arah matlamat yang kabur dan tidak jelas. Ia juga mewujudkan peperangan sampingan yang menghakis kekuatan harakah bagi menghadapi cabaran-cabaran yang tidak saja ditujukan kepada sesuatu jamaah Islam tertentu, tetapi kepada seluruhnya harakah Islam. Lahirnya jamaah-jamaah Islam yang mempunyai berbagai-bagai penekanan mungkin dapat ditukar menjadi unsur-unsur harakah yang positif. Ia dapat dijadikan saluran pembahagian tugas perjuangan supaya lebih berkesan. Tetapi apabila jamaah-jamaah ini lahir dengan membawa hal masing-masing dan berbangga dengan manhaj masing-masing, bersengketa dan bersaingan secara tidak sihat, kelahiran berbagai-bagai jamaah itu menjadilah dia satu unsur negatif kepada perjuangan dan melemahkan barisan pencinta Islam. Maka perpaduan gerakan Islam di atas fikrah dan risalah yang jelas adalah penting untuk mengukuhkan lagi kekuatan Islam bagi menggempur pemikiran nasionalisme asabiyah sekular dan mengasaknya lebih jauh sehingga benar-benar terpencil dan terpisah dari masyarakat. Maka kita menyeru kepada jamaah-jamaah Islam supaya mengisafi hakikat dan kenyataan yang dihadapi oleh Islam sekarang ini, dan kita mengajak supaya mereka bersama-sama menyelesaikan rintangan dalam diri masing-masing untuk mencapai suatu bentuk perpaduan yang ikhlas dan yang suci, yang dibina di atas pemikiran yang jelas dan risalah yang suci dan soleh. Kita mengingatkan mereka dan juga kita mengingatkan diri kita sendiri supaya kita berwaspada terhadap musuh-musuh Islam yang bergembira sekali dengan adanya perpecahan di kalangan jamaah Islam. Sebahagian daripada punca perpecahan itu tidak lain melainkan kerana sebahagian daripada jamaah Islam itu sendiri telah pun terjebak dalam perangkap musuh mereka. Bagaimanapun, kita berharap fenomena ini bersifat sementara. Apabila kecintaan kepada Allah kembang, apabila hubullah kembang berbunga dan matlamat mencari keredaannya membuahkan keikhlasan sejati, jalan yang dilalui ialah keadaan ma'an kaidah Islam yang luhur. Pertemuan akan menjadi kenyataan dan kemesraan akan hidup segar disirami keimanan yang teguh. Persengketaan dan pergeseran akan hilang jua. Ketika itu kata-kata dan pujuk rayu tidak berguna lagi. Pencinta Islam akan sibuk dengan amal dan jihad, berterusan untuk kemenangan Islam di dalam saf yang satu. Saudara-saudaraku, sekianlah ucapan dasar saya itu. Maka dengan ini